Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqadan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar dan jamaah Masjid Darul Ma'mur. Jadi saya sambung pelajaran akidah dengan menggunakan kitab ini, iaitu Aqidatun Najin, dari muka surat 132. Di atas sekali telah berkata musannif di dalam syarah saghir, dan iaitu yang zahirnya kerana ihtimal memberi waham oleh salah satu daripada dua yang bersamaan itu, tiada memberi waham yang satunya seperti alim dan arif, dan jawad dan sakhi, halim dan aqil. Jadi para musannif atau pengarang nak beritahu kepada kita tentang nama-nama Allah Ta'ala yang kita ambil daripada pengertiannya, bukan daripada nama-nama yang telah ditauqifkan sebagaimana yang ada dalam 99 itu, yang mana secara ringkasnya kita faham bahawasanya segala nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka ulama mengatakan harus dinamakan walaupun tidak ada ditauqifkan daripada asal sebagaimana disebut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barangkali kadang-kadang ada dua makna yang boleh menjadi kekeliruan dalam makna itu, tapi makna yang sama, seperti alim umpamanya dengan arif, kedua-duanya hampir sama, iaitu mengetahui. Jawad dan sakhi, iaitu murah, yang murah, artinya yang pemurah. Kemudian halim, aqil, yang bersabar dan lagi berakal. Jadi benda-benda ini, makna-makna ini memang menunjukkan kepada kesempurnaan, tetapi kata pengarang di sini, ia boleh jadi memberi waham atau kedua-duanya atau salah satunya. Baiklah, dan hasilnya, jika izin syarak, mana tak ada halangan pada syarak, pada itlaqnya, mana pada meletakkan nama itu, dan isti'malnya, dan pada penggunaannya, mana diizinkan untuk menaruh namanya dan menggunakannya, nescaya harus ia. Jadi hukumnya haruslah, kata pendapat beliau. Makna boleh. Kerana syarak mengizinkan, dan juga mengizinkan ditaruh nama itu, diletakkan namanya, dan juga digunakannya. Dan jikalau memberi waham sekalipun, walaupun ada mendatangkan kepada waham, datang kepada rasa ragu-ragu atau rasa terfikirlah
akan sangkaan-sangkaan. Seperti sabur, yang paling bersabar, syakur, yang paling disyukuri, halim, yang paling berhati-hati atau bersabar. Maka bahawa sabur itu memberi waham ia akan sampai masyakkah bagi Allah Ta'ala, kerana bahawa sabar itu menahankan nafsu atas masyakkah. Di perkataan sabur, maknanya yang paling sabar, boleh jadi mendatangkan waham yang mana orang akan menyangka, apakah mungkin Tuhan menghadapi kesusahan lalu dia bersabar seperti mana manusia? Itulah wahamnya, mana ada sangkaan seperti macam itu. Kerana apa? Bila dikatakan sangat sabar, mesti ada benda yang menyusahkan, lalu dia bersabar. Jadi Allah Ta'ala bersabar. Maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan yang tiada bersegera ia dengan menyeksa akan orang yang durhaka. Jadi bila kata Allah Ta'ala maha sabar, bukanlah maknanya seperti manusia menghadapi masalah, menghadapi kesusahan, menghadapi kesempitan, lalu dia bersabar. Itu manusia. Tapi bagi Allah Ta'ala takkan begitu kan? Jadi maknanya bila Allah dikatakan Allah Ta'ala itu maha sabar, maknanya ditakwilkan. Bolehlah dimaknakan bahawasanya Allah SWT menahan ataupun memberi peluang kepada sesuatu itu supaya tidak disegerakan menyeksa, tidak segerakan menurunkan azab kepada orang yang Allah Ta'ala tidak suka umpamanya atau tidak redha. Jadi itulah maksud as-sabur. Makna sabar di mana dalam menyeksa manusia, Allah Ta'ala tidak segera menyeksa. Ditunggu, kasih peluang dulu untuk bertaubat dan untuk sedar. Bila dah sedar ataupun sudah berhenti, dia bertaubat, Allah Ta'ala tidak seksa. Begitulah maksud yang boleh ditakwilkan daripada adanya waham kalau dimaknakan sabur, tidak seperti makna kesabaran pada manusia. Dan syakur itu memberi waham ia akan sampai kebajikan kepadanya, kerana maknanya banyak syakur, banyak bersyukur bagi orang yang berbuat baik kepadanya, serta bahawa ihsan itu sekaliannya kepada Allah. Jadi begitu juga membanyakkan syukur. Jadi bila Allah Ta'ala dikatakan membanyakkan syukur, seolah-olahnya orang akan menyangka atau orang akan berfikir yang Allah Ta'ala ini menerima kebajikan daripada orang, daripada makhluk, lalu dia banyak syukur. Tapi tidak begitulah maksudnya. Kerana maksud bersyukur di sini ialah mana Allah Ta'ala memberikan ihsan kepada orang itu ataupun memberikan kebaikan pada orang itu. Bukan bersyukur sebagaimana manusia bila mendapat nikmat dia bersyukur, kalau tak dapat nikmat dia diam. Itu makna itu manusia. Tapi bagi Allah, bersyukur itu maknanya Allah Ta'ala memberikan ihsan kepada manusia akan sekalian. Itulah makna ditakwilkan demikian. Maka ditafsirkan dia pada pihak Allah Ta'ala dengan yang membalas ia atas taat yang sedikit akan banyak darjah yang diberikan balas amal di dalam beberapa hari, berbilang itu akan beberapa nikmat di dalam akhirat dan tiada dihinggakan masanya. Dan kata qil, maka syakur yang dibangsakan kepada Allah itu membalaskan atas syakur hamba, dan kata qil ia memuji atas orang yang taat akan dia. Begitulah juga maknanya bila katakan syakur berterima kasih lebih itu tadi, ialah dengan memberi balasan taat. Maknanya taat hamba tadi diberi lebih balasannya, ataupun Allah SWT dikatakan banyak bersyakur tadi, membalas kesyukuran hamba dengan kesyukuran lagi. Kemudian
juga dipahamkan juga maksud syakur, maknanya Allah Ta'ala lebih bersyukur, maksudnya ialah memuji akan sifat atau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah maknanya nama-nama yang boleh yang boleh waham kepada kita atau persangkaan kepada kita Allah Taala akan bersifat macam sifat manusia. Sebenarnya tidak, kita takwilkan kepada perkara yang patut kita fahami. Seperti bersabar umpamanya, bukanlah bersabar kerana kesusahan, tetapi maksudnya ialah Allah Taala menahan lebih dulu akan azab untuk dikenakan pada hamba, disebabkan Allah Ta'ala ingin beri peluang kepada hamba. Bila syakur, banyak bersyukur, bukanlah maknanya Allah Ta'ala mengambil faedah daripada perbuatan hamba sehingga merasakan bersyukur kepada hamba. Bukan begitu. Tapi maknanya Allah Ta'ala menggandakan taat hamba atau menunjukkan kepujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan halim itu memberi waham sampai menyakiti orang kepadanya. Padahal Allah Ta'ala sampai kepadanya oleh seorang dengan menyakiti. Allah Ta'ala tiada sampai kepadanya oleh seorang dengan menyakiti. Maka tafsir akan dia pada hak Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegera ia menyeksa atau atas orang yang derhaka akan dia. Maka kembali ia pada makna sabur jua. Jadi begitu juga halim. Halim ialah sabar dalam dengan berhati-hati. Itulah halim, artinya tidak segera kalau marah dan sebagainya, tidak segera membalas. Itu kalau manusia begitu sifat halim. Maknanya manusia terkena lalu segera nak balas dengan apa yang dia kena, tapi dia berfikir dulu, mengamati-amati, melihat salah benarnya. Itulah yang dikatakan manusia itu halim. Tapi bagi Allah Ta'ala tidak begitu dan tidak disangkakan begitu, kerana Allah Ta'ala bersifat lain dengan sifat manusia. Jadi bila katakan Allah Ta'ala halim, samalah juga Allah Ta'ala sabur, maknanya yang banyak bersabar. Maksudnya ialah Allah Ta'ala tidak menyeksa dengan segera kepada hamba bila membuat satu kesalahan, tetapi Allah Ta'ala membiarkannya lebih dahulu, memberikan peluang untuk dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah SWT. Nanti barulah sekiranya dia masih lagi degil, barulah Allah Ta'ala akan membuat menurunkan azab kepada orang itu. Jadi itulah waham yang boleh kita nafikan, kerana benda macam ini maknanya tidak mungkin Allah Ta'ala menyamai manusia. Dan tiada i'tirad atas kata tiada sampai kepada Allah Ta'ala oleh seorang dengan menyakiti itu dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa menyakiti akan Muslim, maka sungguhnya menyakiti ia akan daku. Dan barang siapa menyakiti ia akan daku, maka sungguhnya menyakiti ia akan Allah Ta'ala. Kerana makna hadis ini bahawasanya telah berbuat ia sertanya akan perbuatan yang menyakiti pahala, tiada sampai menyakiti itu kepadanya, dan telah lalu sebut orang yang berpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat atau segala hadis mutasyabihat itu jadi kufur. Jadi sekiranya bagi Allah Ta'ala bersifat, katakan Allah Ta'ala halim tadi, maknanya Allah Ta'ala bersabar, tidak menyegerakan akan seksanya kepada orang yang membuat jahat atau buat dosa kepadanya. Itulah maksud halim. Jadi bagi Allah Ta'ala, daripada orang yang bersifat halim tadi ialah kerana orang lain menyakitinya. Maknanya seperti menyakiti dirinya, membuat dia marah dan sebagainya. Jadi dia sebagai manusia, dia
terasa sakit dengan perbuatan orang yang melakukan demikian ke atasnya, lalu dia berhenti dulu, bersabar, tidak membalas. Itulah yang dikatakan bagi manusia halim berasal daripada situ. Sebagaimana ada hadis Rasulullah menerangkan, maknanya jangan seorang itu menyakiti Muslim. Siapa yang menyakiti Muslim, seorang Muslim, makna menyakiti aku. Siapa menyakiti aku, maknanya menyakiti Allah SWT. Bukanlah maksud makna menyakiti di sini ialah menyakiti sebagaimana manusia yang terasa sakit apabila dilakukan suatu kezaliman kepada atasnya atau sesuatu yang buruk ke atasnya. Nah, jadi bagi Allah Ta'ala Maha Suci seperti itu. Jadi Allah SWT memberi maaf lah akan perbuatan hambanya itu kalau sekiranya mereka itu bertobat atau mereka itu minta ampun. Jadi dalam hadis ayat ada yang mana kita tahu ayat yang dipanggil ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat yang muhkamat maknanya ayat yang tepat, itu tak ada lagi orang ragukan kerana ia memberi makna yang dapat diketahui dan tidak ada takwilnya. Tapi ayat mutasyabihat maknanya ada orang kalau ikut mutasyabihat dengan i'tiqad seperti yang benar-benar mutasyabihat itu menyerupai pada Allah SWT dan menyerupai manusia, makna ayat yang menunjukkan kepada serupanya Allah Ta'ala manusia, dia percaya dan iktikad macam itu mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah, dianggap sebagai kufur. Kufur kerana apa? Kerana menyamakan sifat-sifat manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau menyamakan sifat Allah kepada sifat manusia. Itu sebabnya sifat mutasyabihat ni perlu ditakwilkan, iaitu mengikut ahli sunnah wal jamaah kepada makna yang sesuai mengikut darjat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita mengikut hawa nafsu kita, tapi maknanya kita sesuaikan makna-makna yang mutasyabihat, ditakwil kepada sesuatu yang mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk atau menyerupai manusia atau makhluk. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan jalan takwil. Demikian itu zahir atas dua mazhab, maka keduanya itu sebenarnya. Jadi sekarang maknanya pengarang akan menunjukkan tentang takwil, yang mana di sana ada dua mazhab, mana ada mengatakan boleh takwil, ada mengatakan tidak boleh takwil. Maka barang mana salah satu daripada keduanya apabila kita taklid, lepaslah kita daripada sesat. Jadi kita boleh takwil, bila boleh taklid antara keduanya. Jadi maknanya kita ambil takwilnya dengan takwil yang munasabah, atau kita letakkan tidak takwil tapi kita serahkan. Yang kedua makna kita serahkan maknanya tadi kepada Allah Ta'ala saja, tapi dengan tidak menyerupai kepada makhluk. Mana dengan niat Maha Suci Allah Ta'ala bari bersama makhluk. Jadi maknanya kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, katakanlah tangan Allah. Jadi ada dua pendapat di situ. Satu pendapat macam mana? Maknanya boleh kita mengambil pendapat atau taklid kepada pendapat yang mengatakan tangan itu ialah maksudnya kuasa Allah Ta'ala. Itu boleh. Ataupun kita serahkan maknanya pada Allah Ta'ala tanpa makna dengan niat dan iktikad Maha Suci Allah daripada menyamai akan makhluk. Begitulah makna itu. Makna Allah Ta'ala saja yang tahulah maknanya. Serahkan pada Allah Ta'ala saja, dan maknanya mengikut makna yang Allah Ta'ala saja mahu, bukan makna yang manusia maknakan. Makna bukan tangan, makna tangan seperti manusia, bukan. Tapi maknanya tangan itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu maksud tangan itu. Itulah maknanya yang pendapat yang tidak menyesatkan kita. Itu mana kita boleh ambil salah satu
taklid daripada dua pendapat ini. Dan salah satu daripadanya mazhab ahli salaf dan yang kedua mazhab khalaf. Jadi begitulah maknanya dalam ahli sunnah ni ada mazhab salaf, makna mazhab yang lalu, yang mana sebelum ada ilmu kalam atau sebelum sampai ke ke kurun yang ke 300 atau kurun yang ke yang sampai kurun yang mana sampai tabi'in dan sebelum tabi'in. Begitulah makna salaf dan khalaf. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha, yang bermaksud dan tiap-tiap nas Quran dan atau hadis yang memberi waham ia akan tashbih Allah dan dengan yang baharu takwil olehmu atau serahkan olehmu atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah dan qasad olehmu akan suci Allah, tiada daripada menyerupai dengan segala yang baharu. Ini kalau ada nas takwil seperti saya katakan tadi, tangan Allah, maka hendaklah ditakwilkan kepada makna yang dapat diterima sebagai untuk menaikkan darjat Allah Ta'ala tidak sama dengan manusia, iaitu dengan kuasa umpamanya, dan ataupun serahkan kepada Allah maknanya yang asal. Dengan syarat kita yakin, kita beriktikad bahawasanya Allah Maha Suci daripada menyerupai makhluk. Serahkan makna pada Allah dengan disertakan kita punya iktikad Maha Suci Allah Ta'ala sama dengan makhluk, dan terserah pada Allah yang lebih mengetahui akan makna yang ada pada itu. Jadi itulah saja pada hari ini untuk kita untuk pelajaran hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dan akan mengatakan terus tentang takwil tadi, kemudian kita akan sambung kepada golongan khalaf dan salaf. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berjumpa, dan sambutlah salam daripada Masjid Darul Makmur, daripada pengurusi dan sekalian ahli jawatan kuasa, dan kami mohon supaya tuan-tuan terus menyokong Masjid Darul Makmur dengan keuangan, dengan bantuan dan dengan sokongan, kerana tidak akan berjalan masjid kita tanpa sokongan tuan-tuan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.